أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para pelajar saya, para pelajar mu'alaf yang saya kasihi, mudah-mudahan insya-Allah sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan juga insya-Allah di musim PKP MCO ini kita diberikan keselamatan, keamanan, ketenangan, kesihatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan juga diberikan perlindungan daripada wabak penyakit COVID-19 dan juga penyakit yang lain daripada keluarga kita, insya-Allah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sambung lagi bacaan saya daripada buku teks Mu'allaf Selangor, iaitu subjek Tauhid, yang mana kita dah masuk pada tajuk yang kedua, iaitu keperluan manusia kepada agama. Kita pada soalan yang kelima, iaitu apakah asal usul agama manusia. Sebelum ini saya dah terangkan, iaitu ada agama yang berlandaskan kepada nama-nama pengasas masing-masing. Akan tetapi agama Islam ialah agama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sendiri adalah bentuk fitrah, bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu nama Islam itu sendiri juga ada dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apakah asal-usul agama manusia? Manusia digunakan fitrah ataupun naluri beragama dalam kejadiannya. Perlu difahami bahawa manusia, namanya manusia, dia akan ada agama. Walaupun dia tiada agama ataupun etis, itulah agamanya. Nak katanya semua orang ada agama. Agama, kita dah baca dulu ni, definisi agama iaitu kepercayaan, anutan, ideologi, keyakinan. Dia percaya apa, dia yakin apa, itulah agamanya. Fitrah ialah kecenderungan dalam hati untuk mempercayai dan meyakini wujudnya Tuhan yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Apabila fitrah ini berkembang subur selari dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi muslim yang sebenar, dan sekiranya bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi kufur, itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu asal-usul agama manusia adalah Islam. Kemudiannya bergantung sejauh mana fitrah itu menepati kebenarannya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sebenarnya bila sebut hadis ini juga susah juga sebab ada orang anti hadis. Kalau sama muslim pun ada yang anti hadis, apatah lagi yang bukan muslim. Kita kena yakin dan percaya bahawa hadis itu juga merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, cumanya lafaznya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini paling tinggi yang kita umat Islam perlu yakin dan percaya, iaitu daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim. Kalau ada dalam kedua-duanya, maka itulah hadis yang betul-betul hadis. Macam mana penyampaiannya sampai kepada kita, bagaimana Al-Quran dijaga, begitulah juga hadis dijaga dan perlu kita percayai. Mutawatir, yang mana mutawatir ini disampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para sahabat kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in kepada tabi'in, begitulah sampai seterusnya daripada ulama-ulama, daripada ayah dan bonda kita sampai kepada kita, yang mana insya-Allah kita juga akan terus sambung kepada anak-anak, cucu-cucu kita dan seterusnya hingga ke hari kiamat. Kenapakah agama Islam menjadi pilihan? Soalan yang ke-6.
Jawapannya, agama Islam mesti menjadi pilihan kerana Islam adalah agama yang diiktiraf dan dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di muka bumi ini telah Islam sejak awal kejadiannya. Ini dibuktikan dengan ketundukan dan kepatuhan mereka kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah cara hidup Islam adalah satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh, merangkumi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dan alam. Teringat tadi tertinggal nak cerita pasal hadis tersebut yang apabila disebut bahawa asal usul agama manusia adalah Islam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam yang lahir itu lahirnya adalah dalam keadaan fitrah ataupun dalam keadaan Islam. Ketepulanlah kepada kedua ibu bapanya ataupun penjaganya nak jadikan dia macam mana. Dan kemudian yang seterusnya adalah sama juga dalam bab kita lahir ini dalam keadaan Islam, sebagaimana yang saya cerita sebelum ini, iaitu di alam roh kita telah pun bersaksi bahawa Allah itu Tuhan, Tuhan yang wajib untuk disembah. Tuhan macam mana bentuknya, kita sebagai Islam kita yakin dan percaya bahawa Allah itulah Tuhan kita, bukannya bentuk-bentuk lain, bukannya ada berhala dan sebagainya. Kita sebagai seorang Muslim yakin dan percaya bahawa Allah itu adalah satu zat yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha melihat, yang maha mendengar, dan begitu sifat-sifat kemanusiaan yang layak untuk zat yang maha pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka hendak mencari agama yang lain selain daripada Allah, selain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalil yang panjang, ayat Qurannya yang panjang. Yang tadi daripada surah Ali Imran, yang ini daripada surah Ali Imran ayat 83, yang ini daripada surah Al-Ma'idah ayat 48. Ayat ini, maksud ayat ini iaitu, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk menjadi saksi terhadapnya. Kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran iaitu Zabur untuk Nabi Dawud alaihissalam, Taurat untuk Musa alaihissalam, dan juga Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Maka jalankanlah hukum antara mereka itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada engkau. Bagi tiap-tiap umat yang ada antara kamu, kami jadikan suatu syariat dan jalan agama yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu, tetapi Dia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan. Kepada Allah jualah kamu sekalian akan kembali, maka Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dalil yang ketiga dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19, innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam.
orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisihan mengenai agama Islam, melainkan setelah sampai kepada mereka ilmu yang sah tentang kebenarannya, semata-mata kerana hasad dengki yang menebal di kalangan mereka. Sesiapa yang mengingkari ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Okay, InsyaAllah soalan yang ketujuh, iaitu soalan yang terakhir dalam topik keperluan manusia kepada agama. Apakah usaha seseorang itu untuk mengenal Islam? Okey, jawapannya ada tiga cara untuk kita kenal Islam. Yang pertamanya adalah dengan jalan fikir, iaitu memikirkan tentang Al-Quran dan kejadian alam yang Allah SWT jadikan. Yang keduanya adalah dengan ilmu, iaitu mempelajari dan mengkaji perkara berkaitan tentang Islam. Dan yang ketiganya adalah yakin, iaitu menghadirkan di dalam hati perasaan membenarkan dan memperakui Islam. Yang mana tiga perkara inilah yang akan menjadi tunjang kepada kita untuk kenal Islam. Tak semestinya kita lahir sebagai Islam, kita kenal Islam. Perkara ini memerlukan kepada kekuatan hati dan juga keimanan dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, contohnya kalau bab ilmu pengetahuan, selain daripada sekolah, universiti, college dan sebagainya, juga kadang-kadang kita boleh dapat ilmu pengetahuan yang biasanya kalau bab kuliah maghrib ke subuh sebagainya di masjid ini, kalau di masjid biasanya mereka bercerita dengan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sesuatu yang berkenaan dengan keagungan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana akan dapat ilmu sesuatu yang boleh kita sedar dan tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan alam ciptaannya. Sebab apa? Kita ini kena ingat bahawa jangan kata sekali-kali kita kata aku ilmu dah penuh di dada. Kerana apa? Kalau kita cakap, kita claim seperti itu, maka kena ingat bahawa ada lagi orang lain yang lebih pandai daripada kita. Orang yang lebih pandai itu ada lagi yang lagi pandai daripada dia. Yang lagi pandai itu ada lagi paling pandai daripada dia, iaitu yang paling tahu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli ilmin alim. Dan setiap yang tahu itu ada lagi yang tahu. Yang paling tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menyebutkan tentang bagaimana untuk mengenal Islam ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, yakni untuk memeluknya, menganutnya. Sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan, kekufuran. Oleh itu, sesiapa yang ingkar kepada taghut, syaitan atau berhala, dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cukup untuk topik ataupun tajuk keperluan manusia kepada agama. InsyaAllah siri yang seterusnya, Islam, iman dan juga ihsan, ataupun saya biasa sebut dengan 3I. Islam, iman dan juga ihsan. InsyaAllah sampai kita bertemu pada siri yang seterusnya, untuk sama-sama kita terus ambil tahu, ambil ilmu. Buku ini untuk Muslim yang mukallaf, sesuatu yang amat ringkas.
Akan tapi untuk yang mu'allaf, yang baru peluk agama Islam ataupun yang nak kenal agama Islam, ia merupakan cukuplah untuk mereka dapat gambaran tentang Islam dan juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang mereka ini dah ada bayangan, cuma tak tahu dan tak yakin. Maka kita sebagai seorang Muslim, bagilah keyakinan kepada mereka, dan mudah-mudahan sama-sama kita doakan kita semua dan mereka, para mu'allaf, pelajar saya dan mereka yang kat luar sana, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah Islam hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Terima kasih atas peluang sudi mendengar, dan juga ampunan maaf ada salah dan silap. Sama-sama kita teguhlah antara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama dapat perbaikinya, insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, dan juga pesanan saya, stay at home, stay safe. Mudah-mudahan insya-Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan Allah angkat, Allah hilangkan wabak ini daripada kita sesempurna yang mampu. Sebenarnya kuasa Allah, sebab virus ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk uji kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita bersabar dan menyerahkan doa kepadanya, insya-Allah. Wallahu taala alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.